Kalau ada masalah, tolong angkat tangan ya, guna feature angkat tangan. Dan kalau ada perkataan yang kamu tak faham ya, kalau ada yang soalan atau jawapan yang kamu tak faham, tolong tanya. Ya, it's very important. Tolong tanya. Alright. So, cikgu diberitahu bahawa kamu dah siap part 1, kemudian akan sambung kepada part 2. Ya, betul? Is that correct? Ya, harapnya betul lah. Right, so part 2 untuk SPM Bahasa Inggeris kertas 1 ya. Jadi bahagian pertama yang you guys buat, setiap satu soalan ada dia punya media dia dan kamu jawab soalan yang berdasarkan media itu. Kan? Itu bahagian 1, ada 8 soalan. Kemudian bahagian 2 ialah dia akan beri satu teks yang panjang, kemudian dia minta kamu isi tempat kosong. Dan kebanyakan daripada masalah bahagian 2 ya, part 2 ni, dia punya questions dia sama ada grammar ataupun vocabulary. Ya, tata bahasa ataupun vocab. Alright. Arahan dia kata, read the text below and choose the best word for each space. For each question, mark the correct letter A, B, C, or D on your answer sheet. Alright, dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang red crab migration. Red crab, ya, ketam merah. Red crab, ketam merah. Migration. What is migration, class? Apa maksudnya tu, migration? Dalam bahasa Melayu, migrasi, kan? But what is migration? Apakah itu migration? Anyone? Ada idea tak? What is migration exactly? Very quiet class. Alright. Jadi migration ya ialah perpindahan, ya. Perpindahan biasanya bukannya satu atau dua makhluk, tetapi satu kumpulan besar, ya, satu kumpulan besar makhluk berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya disebabkan oleh perubahan cuaca, perubahan musim, ataupun dia berpindah sebab nak mencari makanan ataupun dia berpindah ke tempat yang dia boleh mengawan. Biasanya haiwan lah akan migrate. Dia orang berpindah sekali banyak-banyak. Alright, itu ialah migration. So, Christmas Island, dia cerita tentang Christmas Island. Christmas Island's mass red crab migration. Okay, soalan ini ialah contoh ya, contoh dia is one of the most phenomenal natural processes on Earth. Every year, millions of blank large crabs emerge from the forest and make their way to the ocean to breed, swarming across roads, streams, rocks, and beaches. Okay. Untuk nombor 9, dia punya ayat dia ialah millions of blank large crabs. Jadi dia cerita tentang ketam itu, ya, berjuta-juta. Millions bermaksud berjuta-juta. Jadi millions of, ya, kalau dia cerita tentang juta, maka dia ialah plural. Ya, and so the answer here is C. Millions of these red crabs, ya. Berjuta-juta ketam-ketam tersebut, ya, ketam-ketam tersebut. Millions of these red crabs emerge from the forest and make their way to the ocean to breed, swarming across roads, streams, rocks, and beaches. Ya, nombor 9 jawapan dia ialah C. These.
Kalau ada pelajar yang tidak tahu kenapa jawapan dia ialah this, tolong tanya. Okay, sir. Lagi satu very interesting point yang cikgu nak point out, ya, dia kata emerge from the forest. Ya, maksudnya selain daripada musim mengawan, sebenarnya ketam-ketam ni hidup di dalam hutan, ya, forest. Dia orang hidup dalam hutan, kemudian apabila musim mengawan, dia orang pun semua pergi ke laut. Habis musim mengawan, dia orang patah balik. Agaknya lah. It is truly a spectacular blank. Spectacular vision, sight, view ataupun appearance. Jadi maksud setiap satu perkataan ini, ya, vision, sight, view dan appearance, maksud dia lebih kurang, ya, maksudnya ialah sesuatu yang kamu lihat. Semua tu, ya, vision, sight, view dan appearance ialah semuanya berkaitan dengan penglihatan. Jadi dekat sini jawapan yang paling tepat ialah jawapan yang C. View. ya. Kenapa jawapan dia view? Why is it view? Ya, tak cukup, ya, setakat kamu tahu jawapan dia, kena tahu kenapa jawapan itu ialah view. Jadi kenapa jawapan dia view? Because it's about the pemandangan. Sebab pemandangan. Yes, exactly. Ya. Sebab dia cerita tentang berjuta-juta. Jadi dia ialah sebuah pemandangan. Pemandangan yang apa? Pemandangan yang spektakular. Jadi perkataan spektakular itu ialah clue menceritakan tentang pemandangan. And so the answer is view. Alright. Very good. That world-renowned naturalist, Sir David Attenborough, described as one of his greatest TV moments. The blank starts with the first rainfall of the wet season, the migration. Yeah. Oh, sorry. The migration. Kenapa the migration? Sebab the migration starts with the first rainfall of the wet season. Ayat ini memerlukan noun. Ya, the migration. Dia cerita tentang proses migrasi itu. Ya, proses itu. Jadi proses itu ialah sebuah noun. Antara A, B, C dengan D, hanya A sahaja yang noun. B, C dengan D ialah verb. Ya. The migration starts with the first rainfall of the wet season. This is blank in October or November. This is eventually, usual, or usually, even though it can sometimes be as late as December or January. Okay, jadi nombor 12 jawapan dia ialah usually. Ya, D. Usually. Ayat tu nak cuba kata biasanya wet season itu bermula pada bulan 10, bulan Oktober atau November. Walaupun kadang-kadang dia boleh menjadi lewat seperti bulan Disember atau bulan January. Kebiasaannya dia mula lebih awal. Red crabs all over the island leave their homes at the same time and start marching blank the ocean to mate and spawn towards, facing, for, or nearing. Marching blank the ocean. Marching. What is the definition of marching, class? Apakah maksud marching? Asalnya daripada perkataan march. M-A-R-C-H. Apa maksudnya tu?
In Malay, it's berkawan, right? Berkawat, ya, berkawat. Maksudnya ya, bila kita bayangkan perkataan berkawat, kita bayangkan ya one large group of people yang berjalan serentak, kan? Ya, dia berjalan punyalah serentak sampai kan dia punya tapak kaki pun sama, kan? Kalau satu orang guna kaki kiri, semua orang guna kaki kiri, right left. Jadi kita bayangkan bahawa berjuta-juta of these red crabs are moving at the same time, at the same pace. Itulah maksudnya marching. Jadi dia marching ke arah, ya, mereka berkawat ke arah the ocean, ya, ke arah laut. Jadi the answer dekat sini ialah A, towards. Ya. Towards the ocean to mate and spawn. Mate ini bermaksud mengawan, spawn ini bermaksud menghasilkan telur, ya. Mate and spawn. Male crabs lead the migration and are joined by females blank the way. Jadi maksudnya yang akan memulakan the march itu, dia punya kawat itu yang akan memulakan dia ialah yang jantan, ya. Ketam jantan dan kemudian ketam betina akan join. Joined by females along the way, ya, along the way. Jadi nombor 14 jawapan dia ialah D, along the way. Along the way ni maksudnya dalam perjalanan nak ke sana, maka sesuatu berlaku, ya. That's why the answer is along the way. On the way there something happens. Jadi in this case, along the way the females join the males. The exact timing and speed of the migration is blank by the phase of the moon. Jadi timing dan kelajuan. Timing ni maksudnya bila sesuatu akan berlaku lah, timing, ya. Dia punya masa dia. Masa dan kelajuan migration itu blank by the phase of the moon, ya. Fasa bulan. Is determined. Ya, nombor 15 jawapan dia ialah C. Determined, ditentukan. Ya, ditentukan oleh fasa-fasa bulan. Red crabs always spawn before dawn on a receding high tide during the last quarter of the moon. Sangat-sangat precise, ya, sangat-sangat tepat. Ya, mereka bertelur, spawn ini bermaksud bertelur, menghasilkan telur before dawn, maksudnya sebelum matahari terbit, on a receding high tide. High tide bermaksud tide in Malay ialah air pasang, kan? Jadi high tide air pasang, tetapi sewaktu air pasang nak surut. Jadi air pasang yang sedang surut. During the last quarter of the moon, apabila bulan sudah nak jatuh. Jadi dekat situ dia sangat-sangat tepat masa dia, sangat-sangat precise. Blank, they know exactly where to leave their burrows to make this lunar day. Ya, jadi ada koma dekat sini, ya. Ada koma dekat sini. Dan koma ini ialah clue kepada jawapan dia. They know exactly when to leave their burrows to make this lunar day. Ya, ketam-ketam ini tahu
exactly bila dia nak keluar daripada rumah-rumah mereka supaya mereka sampai ke pantai exactly on this time. Jadi ide ialah sesuatu yang sangat menghairankan. Ya, sesuatu yang sangat-sangat menghairankan. Macam mana dia orang tahu kan? Bukan tak ada jam ke, kalender ke apa ke, tak ada. And so the answer for number 16 is B, strangely. Strangely, they know exactly when to leave their burrows to make this lunar date. However, because crabs wait until the first rainfall to start their trek, they sometimes have to hurry. Ya, walau bagaimanapun, kerana mereka kena tunggu sampai hujan baru mereka boleh memulakan diorang punya trek. Trek ini maksudnya perjalanan lah. They sometimes have to hurry. Ya, kadang-kadang mereka mesti cepat. Okay, number 17. Blank, the rains arrive close to the optimal spawning date, they will move rapidly. Ya. Jadi dekat sini dia nak kata kalau hujan tu sampai hampir dengan waktu yang sesuai tu, mereka akan bergerak dengan laju, rapidly. Ya, bergerak dengan laju. And so the answer is if, kalau. If the rains arrive close to the optimal spawning date, they will move rapidly. When the rain comes early, they may take their time, stopping to eat and drinking on their way to the coast. Tapi apabila hujan itu sampai awal, maka mereka boleh take their time. Maksudnya tak adalah laju sangat. Kan? Stopping to eat and drink. Ya, mereka akan berhenti untuk makan dan minum. Conversely bermaksud kalau yang opposite berlaku, ya. If it begins raining too late, kalaulah bermula hujan itu terlalu lewat to make the blank date, some crabs will remain in their burrows and migrate the following month instead. Ya, kalaulah hujan tu datang terlalu lewat untuk blank, mereka akan kekal dalam tempat mereka. Jadi dekat sini hatching, spawning, impregnating ataupun birthing. Jadi dekat sini kita untuk jawab soalan nombor 18 ni, kita kena ingat mereka pergi migrate itu untuk apa? Ya, mereka pergi ke migrate itu untuk spawn, ya, untuk spawn. Maksudnya menghasilkan telur, ya, untuk bertelur. Maka jawapan dia ialah spawning. Okay. Right. And itulah part 2. Ya. Ada any problems? Ada any problems? Sebelum kita bersambung. Okay. Kalau tak ada masalah, kita akan teruskan kepada part 3. Okay. Tadi bahagian 2, dia bagi satu teks, kemudian diminta kamu isi tempat kosong. Dan dia punya exercise dia dekat sini ialah grammar and vocabulary. Now, bahagian 3, dia bagi kamu one long text. You are going to read an extract about body shaving. For questions 19 to 26, choose the correct answer and mark the correct answer on your answer sheet. Kamera cikgu. Kejap.
Alright. Okay, for questions 19 to 26, choose the correct answer and mark the correct answer on your answer sheet. Okay, ini ialah extract about body shaming. Ya, body shaming. Now, untuk soalan macam ini, kalau kamu tengok question 19 sampai 22 dia ada paragraph. Soalan dia ada paragraph. In paragraph 1, in paragraph 2, in paragraph 4. Jadi dia beritahu dekat mana kamu boleh jumpa jawapan dia. Tetapi untuk soalan 23 sampai 26 tak ada. Ya. Jadi dekat situ keperluan dia ialah kamu baca dan kamu faham the whole article, keseluruhan artikel itu. Ya, jadi cikgu diberitahu bahawa kamu sudah pun diberi exercise ni kan, kamu diberi exercise ni oleh cikgu yang sebelum ini mengajar, betul tak? Betul ke? Is that correct? Yes. Kan, kamu ada kan benda ni? You have this PDF file with you. Yes or no? Ada ke tidak? Ada? Yes. Okay, so jadi dekat situ sebab kerana kamu ada, maka cikgu tak akan baca this whole thing kan, dan kita akan terus kepada soalan. Tetapi dalam peperiksaan penting dia ialah kamu baca dan kamu fahami dulu artikel ini. Ya, tapi kita ni masa kita tak banyak, and so kita akan terus pergi kepada soalan dan kemudian kita akan cari jawapan dia. Kita tengok in paragraph 1, okay, number 19, in paragraph 1, what does the writer accuse our society of? Accuse. Apakah maksud accuse? Kelas. What is accuse? Thinking about. To accuse, ya, maksudnya untuk menuduh, ya, to point a finger and say you are doing something. Menuduh, ya, untuk cakap bahawa seseorang itu sedang melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu, ya, penuduhan. An accusation ialah penuduhan. Accuse ialah menuduh. That means saying that somebody is doing something. And so accuse our society of, ya, jadi soalan ni nak tanya penulis itu menuduh society, bermaksud kita punya we as a people lah, ya, apa yang kita buat. Paragraph 1, body shaming and fat shaming is the same as bullying. Tengok, cari perkataan, kita cari perkataan yang sama dengan dekat situ. Society. Society's view of thin and beautiful. Ayat ni kata, typically people are body shamed when they appear overweight or underweight or don't fit society's view of thin and beautiful. Ya, jadi dia punya keywords di dekat sini ialah body shamed when somebody doesn't fit society's view of thin and beautiful. Okay. And so dia punya ayat dia dekat sini, dia punya keyword dia dekat sini ialah view. View ini dalam konteks ayat ini bermaksud pendapat. Ya, apakah pendapat sesebuah society, iaitu preconceived idea. Ya. Jadi perkataan view sama maksudnya dengan preconceived idea.
And then perfect body sama maksudnya dengan thin and beautiful, kan? Ya, tubuh badan yang sempurna, iaitu tubuh badan yang kurus dan rupa yang cantik. Itu sempurnalah. Jadi contoh itu ialah dia punya preconceived idea. Society's preconceived idea. Maksudnya automatik sesebuah society itu fikir benda itu. And so kerana sama dua idea itu, jawapan dia ialah A. Ya? Jawapan dia ialah A. Ya, cikgu ulang lagi sekali. Preconceived idea sama maksudnya dengan view, ya, pendapat yang yang dikongsi oleh sesebuah masyarakat as a whole, kan? Ini bukan cerita tentang individual, ini cerita tentang society as a whole. Alright, kalau ada masalah tolong tanya, ya. Right. Number 20. In paragraph 2, why do people body shame others? Okay, paragraph 2. Tengok, why? The reasons. Body shaming is one of the biggest problems in today's generation. Society doesn't just find humor, okay? So this is one reason. Yeah, they find humor in degrading. And also, people take their own insecurities and aim them at other people to make them feel better about their own body. Yeah, to make them feel better about their own body. Jadi itulah sebab-sebab dia, ya, kenapa. Firstly, they find it funny. And then secondly, to make them feel better. So kita tengok mana jawapan yang sesuai. Okay, A, they find it humorous. B, they are gender biased. C, they want to create insecurity. C, they are insecure, therefore impose their insecurities on others. Dan D itulah yang dia, ya. People take their own insecurities and aim them at other people to make them feel better. Yeah, and so the answer is D. Ya, jadi basically artikel ini beritahu bahawa orang yang tiada keyakinan diri, mereka cuba untuk mereka project, maksudnya mereka they impose their insecurities on others. Ya, mereka pun mengejek orang lain. Ya, seorang yang yakin, somebody who is confident about themselves, mereka tak perlu untuk mengacau orang lain. Yeah, they feel good about themselves. Alright, 21. In paragraph 4, how does the writer describe the intentions of body shamers? Ni specifically dia kata intentions, iaitu niat. Ya, apakah niat orang yang body shame? Paragraph 4. Ni paragraph 1, 2, 3, 4. People with intentions of insulting someone constantly throw around comments. Sadly, it is not done to give others positive affirmation, done purely to degrade others while making themselves feel empowered. Yeah, kat sini, done, it is done purely to degrade others while making themselves feel empowered. Ya, perkataan empowered ini yang kamu kena tangkap. And so the answer is D. They are driven by a need to insult others for self-empowerment. Ya, apabila dia tiada keyakinan dekat diri dia sendiri, maka dia perlu insult orang lain kerana dia rasa seolah-olah macam
Apabila orang lain terkesan dengan kata-kata dia, maka dia pun rasa baguslah, they feel good about themselves. In paragraph 5, what is the proof that magazines and social media encourage body shaming? Okay, nombor 5, dia punya keyword dia ialah proof. What is a perfect body? Magazines and social media put the spotlight on thin girls and for most part cancel out girls that are not a size 0. This is to make a picture of the perfect body. This is not realistic. Society has created this image that the perfect body is a body someone must have or he or she is shut out, meaning people see their body negatively. Okay. Jadi dia punya bukti dia ialah magazine and social media put the spotlight on thin girls and for the most part cancel out girls that are not a size 0. The media views people with weight issues favorably, no. Constantly invalidates thin girls, no. Thin girls are validated in the publications. They highlight the imperfections of humans. Jadi bukti dia dekat sini kalau kamu baca ialah C. Ya, kerana kebiasaannya yang akan ditunjuk oleh majalah dan juga social media ialah mereka yang mempunyai tubuh badan yang dianggap sempurna lah, kan? Ya, kalau lain sama ada terlalu besar atau terlalu kecil maka tidak ditunjuk. Jadi so the answer is C. Kalau kamu baca dia punya jawapan-jawapan yang lain ya, A, B dengan D, dia punya jawapan itu tidak menyokong apa yang ditulis dekat paragraf 5. Alright. Okay, number 23. Okay, sekarang ni kita masuk ke bahagian yang di mana dia tidak bagi tahu dekat mana jawapan dia. Ya. What does the writer say about the impact? Okay, impact, ya, kesan, impact, ya, impact. Jadi kita kena cari dia punya bahagian artikel itu. I think the answer is B. Jom kita tengok. B. Teenagers do not view expressing negative comments as wrong. Kamu jumpa dekat mana? Cuba cari. Kita cek balik. Antara banyak paragraf ni, paragraf yang tidak tersentuh ialah paragraf 3, perasan tak? Jadi kita tengok paragraf 3, first dia, today's generation do not see wrong in their opinion. That is true, but shutting out anyone with a different body type than them is not okay. Ya, jadi ini ialah kesan dia, ya. Jadi inilah jawapan yang menyokong jawapan kamu itu, ya. Do not view expressing negative comments as wrong. Ya. Now, ada orang yang kata C pun boleh juga cikgu. Younger girls and boys are worried and dieting to lose weight. Now the problem is diet itu is not a problem. Ya, diet itu is not a
problem. Ya, kalau seseorang itu ada masalah berat badan, maka diet ialah is actually very healthy for them. And so, that's why C is wrong. And so the answer is B. Teenagers do not view expressing negative comments as wrong. All right. Question number 24. Why does the writer consider body shaming a form of bullying? Okay, dia punya keyword dia ialah form of bullying. Jadi kalau kita ingat, ayat pertama sekali dekat dalam ini, body shaming and fat shaming is the same as bullying. Jadi dia punya jawapan dia is somewhere here. Why do they think that it is bullying? The act or practice of negatively judging someone based on their physical appearance. Jadi dekat sini, B, it is an act of putting another person down. Jadi sama juga dengan bentuk-bentuk membuli yang lain. Apabila kita body shame, maka kita memalukan seseorang itu. We are putting them down. Yes. And so the answer is B. We are putting them down. All right, number 25. How does the writer feel about the body shaming in the last paragraph? Okay, dia bagi tahu dekat situ. Last paragraph, we should not be body shaming. We should be motivating, supporting, and encouraging each other until everyone realizes that body shaming will continue to be an issue. Body shaming is an issue that will not be solved unless everyone learns how to accept their own body and until magazines quit perpetuating this myth of a perfect body. And so, overall, negative. A, hopeful that body shaming will be resolved in time. B, grateful that more teenagers are fighting back. C, disappointed that youngsters are getting into the bandwagon. Or D, resolute that body shaming can be tackled when and if people truly accept themselves. Jadi dekat situ, dia punya keyword yang kita jumpa ni ialah accept their own body. Kan? Jadi, the answer dia ialah D. The answer is D. And number 26, what is the writer's purpose for writing this article? A, to create an anti-body shaming following. B, to enhance the understanding of our society's norms. C, to highlight the adverse effects of body shaming on youth. Or D, to identify and show the many types of body shaming among teenagers. Jadi, which one do you think, class? Okay, ada yang kata D. Kenapa? Why do you think the answer is D? Identify and show. Tu dia punya main point ya. Identify and show. Apa yang dia identify dan apa yang dia show. Ada yang kata A atau C. Nanti kalau dekat dalam STM nanti takkanlah kamu nak bulatkan dua-dua. That's why it is very important untuk tahu kenapa jawapan kamu A atau kenapa jawapan kamu C. Nanti dekat dalam exam je lagi takkanlah tembak je lah 50-50. Kan? It doesn't work like that. It's very important for you to know why your answer is A or why your answer is C. So A salah because dia to create apa? A following. Create a following. Jadi dia tak ada iklankan apa-apa pun dekat sini. Following ini bermaksud dia nak orang ikut apa yang dia buat lah kan. Dan tapi dekat dalam artikel tiada apa-apa iklan. The answer here is
What is the answer? Ada yang kata A, ada yang kata C, ada yang kata D. Jadi, kalau kamu perasannya, in almost every paragraph ada kesan. Ya, negative comments, and untuk paragraph 2, paragraph 3 ialah 1/3 of young boys and girls are dieting to lose weight, and then make then dia cerita tentang magazines. Ya, jadi dekat situ dia cerita banyak tentang kesan. And so the answer is C, ya, to highlight the adverse effects. Ya, kesan-kesan negatif. Ya, adverse effects, kesan-kesan yang negatif. And that is why the answer is C. Ya. Okey. Rasanya kita akan buat part 4 minggu hadapan ataupun in our next class lah, insya-Allah. So, sebelum cikgu tamatkan kelas, are there any questions? Ada soalan tak? No, sir. Yeah. So, this is the exact format yang akan diikuti oleh SPM, ya. Memang SPM pun akan ikut format ini juga. And so it is very very important lah, dia punya format itu kamu sedar bahawa oh ni memang akan keluar sebiji macam ini, so that you can study, ya. Alright, so if that is okay, if that is all, tak ada questions, maka selepas ini kamu akan ada kelas kan? Betul tak? Lepas ni kamu ada kelas apa After this you have Bahasa Melayu ya? I'm not sure. Okay, tak apa. Kalau macam tu, kamu tunggu, oh lepas ni kamu ada science. Right, just wait untuk kamu punya science class masuk, and I will see all of you in our next class, insyaAllah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, you're welcome. Yeah, good night.
Okay, Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan pada pelajar-pelajar tingkatan 4. Okay, betul lah tingkatan 4 ya. Alright. Okay, kita akan mulakan kelas pada malam ini. Okay, malam ni untuk tingkatan 4 mata pelajaran sains ya. Okay, saya tengah tidak berlengah lagi akan upload bahan untuk perbincangan malam ini. Okay, saya minta pelajar-pelajar ya aktif menjawab soalan ya, sama ada melalui mic, menggunakan mic ataupun menjawab soalan. Okay, salam Azfar. Okay, jawab soalan menggunakan ni ya, chat ni. Type sikit ya. Okay, kalau tak nak menggunakan apa tu, kalau awak tak nak menggunakan mic boleh type. Tapi saya alu-alukan awak guna mic ya. Kita boleh berinteraksi secara terus menerus. Okay, kita tengok ini ya. Malam ini actually saya akan guna, ada lagi sikit baki soalan ya daripada kertas model pra SPM 1. Ingat tak? Dulu saya ada bagi awak ini ya, kertas ni. Okay, malam ni saya akan bincang balance soalan yang kita belum jawab lagi ya. Okay, saya rasa kita pergi pada nombor 10. Okay, tengok nombor 10 ya. Rajah 10 menunjukkan sistem endokrin bagi seorang lelaki. Okay, sistem endokrin bagi seorang lelaki. Awak tahu kan endokrin tu kan hormon, betul tak? Kan? Okay, namakan kelenjar P dan Q. Namakan kelenjar P dan Q. P apa? Q apa? Siapa tahu? Okay, boleh jawab? Kalau tak nak jawab guna mic, boleh type ya. Awak tulis 10A. 10A1. P apa jawapan dia? Siapa nak cuba? Okay, saya tengok dalam ni ada 9 orang termasuk saya. 9 orang. Okay, saya mengalu-alukan pelajar-pelajar untuk menjawab soalan-soalan ini untuk tingkatan 4. Tingkatan 4 dah exam belum? Sudah exam? Belum lagi cikgu. Belum lagi. So bagus untuk awak buat ulang kaji kan? Okey, cuba bagi tahu saya apa dia nama kelenjar untuk P. Cuba. Kelenjar pituitari. Yes, bagus. Kelenjar pituitari. Okey. Sorry. Ini saya tulis kat sini lah. Dia kat bawah kan. Okey. Saya punya pen ni tak terkawal. Pituitari. Betul ke ejaan saya? Betul cikgu. Betul lah. Pituitari ya. T-U
I-T-A-R-Y, pituitary. Okey, untuk kelenjar Q. Apa dia kelenjar Q? Kelenjar Kelenjar Q apa? Tiroid. Narik tu. Okey, sekejap saya besarkan sikit dia punya ni ya. Okey. kelenjar thyroid. Yes, thyroid. Bagus. Okey, macam mana nak edit thyroid ni? Kelenjar. Awak tulis sini ya. Sorry. Kejap ya. Okay, kita adjust sikit biar nampak terang. Okay. So awak kena tulis kat sini ya perkataan kelenjar. Kelenjar. Kenapa saya punya ni kelenjar? Macam tu. Yang ni pun awak tulis juga. Kelenjar. Apa dia? Thyroid. Ejaan dia thyroid. R-O-I-D. Thyroid. Tapi kita sebut thyroid. Tulisan doktor dah tu. Okay. Right. Apa lagi soalan dia? Namakan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar R dan S. R di sini. S di sini. Okay. Kalau awak tengok R tu apa? Kelenjar adrenal. R tu nampak macam apa tu? Ada dua tu R tu. Macam kacang je saya tengok. R tu kan? Bentuknya macam kacang dan dia ada dua. Apa R? Kelenjar adrenal. R tu adalah buah pinggang. Betul tak? Betul. R tu adalah buah pinggang. Tapi kat sini dia ada kelenjar kat sini ya yang dihasilkan. Di sini namanya betul lah awak cakap ya. Hormon. Dia tanya apa ni? Dia minta hormon ya. Namakan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar R. Okey, kelenjar R ialah apa dia? Adrenalina. Yes, Adri macam mana nak eja ni? Adrenalina. Dalam bahasa Malaysia dia kata hormon. Tulis itu hormon ya. Depan ni ada tulis penuh lah perkataan hormon tu. Saya tulis H je. Hormon adrenalina. Okay. So, di sini pula. Ini apa ni? Pancreas. Ini apa? Ini ni yang tengah ni apa? Pancreas. Yes, pancreas. Bagus. Pancreas. So dia tanya kat situ S tu menghasilkan hormon apa? Insulin. Siapa nak cuba? Insulin. Hormon, betul ya, hormon insulin. Tak apa ejaan tu, lompat-lompat tu. Okey, hormon insulin. Ya, apa dia? Hormon insulin. Betul, hormon insulin. Okey, kita terus kepada nombor 10 A2. Nombor 10 A3 ya. Nyatakan satu fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar T. Salah satu tugas dia, fungsi itu tugas dia ya. Salah satu fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar T. Awak tahu ni apa ni? Awak tahu apa? Merangsang penghasilan sperma. Itu dah nama dia. Okay, so dia merembeskan hormon apa? Hormon testosteron. Testosteron. Testosteron tu lah yang buat awak tu tumbuh misai, tumbuh janggut, tumbuh dada, macam-macam. Betul tak? Okey, apa tugas dia? Merangsang penghasilan sperma. Okey. Merangsang penghasilan sperma, salah satulah. Okey, betul lah tu. Cuma kat sini jawapan dia, saya bacakan jawapan. Mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki.
mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Ciri-ciri seks sekunder lelaki ni semua tu lah yang awak cakap tadi. Masuk semua. Okay, right. Ni kalau orang perempuan manalah tahu kan ada perempuan yang nak jadi lelaki tu, dia ambil ni hormon ni, tumbuh semua bulu-bulu kat badan dia. Betul tak? Okay, boleh jadilah. Okay. So tak payahlah Tuhan dah jadikan kita perempuan nak tiba-tiba nak jadi lelaki tu pelik benar tu mengubah kejadian Tuhan ya. Okey, saya teruskan pada nombor 10.4 nyatakan kesan kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar S. S tu awak tahu tadi hormon apa pada S? Hormon insulin. S ialah hormon insulin. Nyatakan kesan kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar S. S keluarkan hormon insulin. Okay, kalau kurang hormon insulin, apa akan jadi? Apakah kesan dia? Glukosa berlebihan tidak dapat ditukar menjadi glikogen. Okay. Okay. Alright, betul jawapan dia ya. Okey, glukosa yang berlebihan tidak dapat ditukarkan menjadi glikogen. So maknanya glukosa tu, gula tu tak boleh tukar pada glycogen ataupun glikogen kat sini. Okay, bila tak boleh tukar, banyaklah kandungan gula dalam darah. Bila kandungan gula dalam darah tinggi, okey, akan menyebabkan kencing. Kencing apa? Kencing manis. Kencing manis. Ya, diabetes. Alright. Okey, insulin sangat diperlukan ya untuk apa tu? Untuk menukarkan glukosa gula kepada glikogen. Tak ada insulin, anda dalam bahaya. Okey? Alright, faham ya? Faham ya? Betul jawapan tadi ya. Glukosa berlebihan tidak dapat ditukar menjadi glycogen. Okay, betul jawapan dia. Alright. So, kita pergi kepada nombor 10B. Okay. Dia ada dua jawapan yang kat sini ya. Dia ada dua jawapan. Apa jawapan satu lagi awak rasa? Oh, ada 3 jawapan. Okey, tak apa. Nombor 3 tu, dia ada 2 jawapan ya. Nombor 3, mana nombor 3 tadi? Ni. Ada 2 jawapan seperti yang awak jawab tadi. Okey, kita pergi pada nombor 10A4. Nyatakan kesan kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar S. Yang pertama, glukosa berlebihan tidak dapat ditukar menjadi glikogen. Yang kedua, macam saya bagi tahu, aras glukosa darah akan meningkat. Aras glukosa dalam darah akan meningkat. Itulah kita kata tadi kan, gula akan meningkat. Aras glukosa tu adalah kandungan gula dalam darah akan meningkat. So yang ketiga akan berlaku diabetes mellitus. Ada 3 jawapan ya untuk nombor 10A4. Awak jawab salah satu dapat 1 markah. Okey? Boleh ya? Boleh? Okey semua? Boleh. Anda bersama? Okey, dah ada 8 orang ya. Okey. Tak apa. Kita belajar ya. Awak kena rajin, sabar kan? Belajar kan? Okey. Rajah 10.2 menunjukkan salah satu situasi yang berkaitan dengan perembesan hormon oleh kelenjar endokrin. Endokrin ya. Okey, apakah yang berlaku kepada budak lelaki tersebut setelah hormon dirembeskan? Apakah yang terjadi kepada budak tersebut, budak lelaki tersebut setelah hormon dirembeskan? Apakah jadi?
Kalau awak tengok budak tu dikejar oleh anjing kan. Okey, bila dia dikejar oleh anjing, bagaimana keadaan budak tersebut? Macam awak lah kalau kena kejar di anjing, apa akan berlaku pada diri awak? Okey, siapa nak jawab? Untuk nombor 1 ni ada 4 keadaan yang awak boleh jawab. Kalau awak jawab salah satu, dapat 1 markah. Tapi boleh jawab mana-mana. Apa tu pancreas dashi ni? Awak jawab nombor berapa tu? Nombor 10B1 jawapannya. Apabila anda dikejar oleh anjing. Tak usah cerita budak ni lah. Awak cerita awak sendiri kalau kejar di anjing apa jadi pada diri awak. Sebab awak tak perasan masa tu kan hormon dirembeskan, dikeluarkan. Awak akan jadi macam mana? Jawapan? Peningkatan denyutan jantung, betul? Betul, bagus. Lagi? Pernafasan macam mana? Pernafasan? Kadar denyutan jantung meningkat. Okey, pernafasan? Pernafasan juga kadar pernafasan juga meningkat. Lagi? Tekanan darah, apa jadi pada tekanan darah? Tekanan darah jadi macam mana? Awak boleh bagi tahu untuk setiap satu ya. Kadar denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah macam mana dan aras glukosa pula macam mana. Aras glukosa darah jadi macam mana. Tekanan ya apa dia? Kurang jelas? Meningkatkan aras glukosa di dalam darah. Betul. Aras glukosa darah juga meningkat. Tekanan darah? Meningkat ke semakin menurun? Meningkat. Ya, meningkat. Semua meningkat dah. Okey, nombor 10B1 semua meningkat. Denyutan jantung, pernafasan, tekanan darah dan aras glukosa darah ya. Okey, kita pergi pada 10B2. Nyatakan fungsi kelenjar endokrin tersebut dalam situasi ini. Nyatakan menyediakan menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Menyediakan apa? Menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Betul, betul. Okey, bila kita mengenal pasti sesuatu yang bahaya, okey, hormon tersebut akan dikeluarkan. So kita dengan cepat akan bertindak lah. Okey. Kat sini saya lebih suka jawapan yang awak bagi tadi ya. Okey. Tapi jawapan di sini menyelamatkan budak lelaki tersebut daripada bahaya. Nyatakan fungsi kelenjar endokrin tersebut dalam situasi ini. Actually awak boleh kata kelenjar tersebut dirembeskan untuk membolehkan budak lelaki tersebut bertindak dengan pantas dalam situasi yang bahaya. Okey, betul lah jawapan awak. Okey. Alright. Boleh ya? Awak dah catat jawapan tu? Catat jawapan tu ya? Mana tahu dalam exam keluar balik ke soalan ni kan? Alright. Kita pergi kepada C ya. Ni apa ni? C ni. Okey. C. Kaji pernyataan berikut. Seorang murid menolak sebuah troli dalam dua situasi yang berbeza. Pada mulanya, murid tersebut menolak troli kosong kerana baru masuk ke dalam pusat membeli belah. Selepas berjalan beberapa minit, dia meletakkan 3 guni beras yang dibelinya ke dalam troli itu. Dia mendapati troli kosong lebih mudah digerakkan berbanding troli yang diletakkan dengan guni beras. Betul lah tu. Okey, so apa dia soalannya? Soalannya.
Okey, nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat tersebut. Apa dia penyataan masalah daripada maklumat tersebut? Ini nombor 11 kan? Okey. Tahu ke? Nombor 11A. Nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat tersebut. Okey, saya cuba tulis ya. Masalahnya dia akan membuat satu penyataan ya. Penyataan. Adakah jisim objek mempengaruhi apa? Awak rasa? Inertia. Awak belajar tentang inertia tak? Macam mana ejen inertia? Inertia. Objek tersebut. Adakah jisim objek mempengaruhi inertia objek tersebut? Okey, tanda soal. Itu penyataan masalah daripada maklumat tersebut. Jisim objek berat ke ringan, adakah ia mempengaruhi inertia? Inertia maksudnya gerakan ke depan ya. Gerakan ke depan. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan ini. Hipotesis tu andaian. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan tersebut. Andaian. Okey, andaian dia apa? Semakin apa? Kalau saya jawab semakin berat ya. Nanti saya bagi tahu awak. Semakin berat jisim, semakin apa? Semakin berat jisim, semakin besar inertia objek tersebut. Semakin besar inertia objek tersebut. Tapi kat sini dia kata semakin besar jisim sesuatu objek. Kadang-kadang benda besar tak semestinya berat. Contohlah, you bawa apa nak kata? Benda besar tapi ringan. Ada tak? Setuju tak dengan saya? Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inertia objek tersebut. Kalau saya kata semakin berat jisim. Sebab kat sini dia 3 kampik beras tu tidak melambangkan besar objek tersebut. Sebenarnya melambangkan berat jisim tersebut. Boleh ya? Boleh faham? Ini adalah ujian dalam makmal lah. Okey. Ya, dan seterusnya ini adalah ujian dalam makmal. Faham ke yang saya bincangkan ini? Semakin besar jisim suatu objek, semakin besar inertia objek itu. Betul. Okey. Alright, semakin besar jisim. Sebenarnya dia jisim ni sebenarnya kita bukan tengok besar kecil. Kadang benda kecil berat pun ada. Betul tak? Okey. Alright, nombor 11C1. 11C1. Apa soalan dia? Tujuan eksperimen. Apa tujuan eksperimen itu?
Tujuan eksperimen ialah kenapa Untuk ni? mengkaji. Ya, untuk apa? Pen saya ni dah tak betul. Okey, untuk mengkaji. Mengkaji apa? Untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inertia. Okey, awak tulis ya. Mengkaji hubungan antara jisim dengan inertia. Okey, C2. Mengenal pasti pemboleh ubah. Apa dia pemboleh ubah kat situ? Pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan. Nombor 2 ya. Nombor 2. Jenis alatnya. Pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan ialah jisim. Jisim apa? Jisim objek. Jisim dia jawab jisim plastisin. Oh, ini soalan yang mana ni nombor 11? Sekejap dia daripada sini tau, daripada yang troli tadi. Mana datang jisim plastisin pula? Okey, saya tak baca pada awak kan soalan ini, sorry ya, minta maaf. Ini ada soalan di sini. Berdasarkan pernyataan yang diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda menggunakan plastisin, pengapit G, bilah gergaji, jam randik dan penimbang. Oh, susah juga ya. Okey, tak apa. Nombor 2, apa jawapan kamu? Mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi jisim plastisin. Jisim plastisin. Okey. Jisim plastisin ya. Pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas apa? Pemboleh ubah bergerak balas. Tempoh ayunan. Tulis situ. Pemboleh ubah bergerak balas adalah tempoh ayunan. Okey, lagi pemboleh ubah yang dimalarkan. Pemboleh masa yang dicatatkan. Ya. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan, jawapan dia ya. Panjang bilah gergaji yang berayun. Panjang bilah gergaji yang berayun. Pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Boleh ya? Saya harap awak catat tadi ya. Boleh dapat tak? Dapat? Faham dah sini. Okey, kita pergi pada nombor 3. Nombor 3, prosedur ataupun kaedah. Okey, di sini prosedur atau kaedah ni dia ada gambar. Kalau saya nak lukis pun tak boleh ya. Gambar ni susah nak lukis. Tapi dia guna clamp, pengapit G. Pengapit G tu sebenarnya clamp. Okey, dan ada bilah gergaji dan plastisin di situ. Okey, saya tak boleh nak lukis sebab agak susah juga saya nak lukis kat sini ya. Okey ya. Alright, so kita pergi pada nombor berapa ni? Kita cuba pergi pada nombor 12. Ini last soalan kita kan? Okey, kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Okey, kita tengok. Nyatakan 2 isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Nyatakan 2 isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Nombor 1. Apa dia isu dia kat situ? Isu ni biasanya perkara yang menjadi perhatian lah. Ada 2 isu penting sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Nombor 1. Okey, saya bagi jawapan ya. Mungkin awak susah nak fikir. Okey,
Yang pertama ialah penggunaan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Okey. Penggunaan awak boleh catat. Oops. Okey, sorry. Okey, saya rasa ni saya kena upload balik sebab dah terkeluar tadi. Dapat? Dapat tengok semua? Okey, bagus. Ada 10 orang dalam kelas kita sekarang. Bagus. Okey, untuk nombor 12A, okey, isu yang pertama ialah penggunaan apa? Sumber tenaga. Tulis situ. Sumber tenaga yang tidak YG je lah. Yang tidak boleh diperbaharui. Contoh, apa sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Contohnya, seperti, siapa nak jawab? Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Bagi saya contoh, sumber tenaga yang tak boleh diperbaharui. Pelajar-pelajar tingkatan 3, tolong jawab. Awak yang belajar kan? Saya bantu je di sini. Cuba jawab. Nombor 12. Apakah dia contoh-contoh sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Tak nak jawab? Tak apalah, saya pun tak nak jawab lah. Okey. Cuba jawab. Okey, awak kata gas asli tak boleh diperbaharui. Lagi? Gas asli je ke? Petroleum, bagus. Selain daripada gas asli, petroleum, lagi? Yang tak boleh diperbaharui. Come on, cepat. Yang tidak boleh diperbaharui. Arang batu. Ya, arang batu, bagus. Arang batu, ya. Gas asli, petroleum dan arang batu, ya. Kalau dah ambil dah tak boleh nak ganti dah. Pakai sampai habis. Dah habis, tenganga semua. Kena fikir apa? Nak fikir sumber tenaga yang baru. Okey, soalan. Lagi, dia ada 2 jawapan di sini, ya. Isu yang kedua. Isu penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Isu yang kedua. Apa dia? Global warming tu apa? Apa dia? Yang global warming tu? Pembakaran bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau. Tulis itu. Pembakaran bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau. Seperti apa? Seperti gas apa yang dihasilkan? Pembakaran ini. Pembakaran fosil ini akan menyebabkan wujudnya gas rumah hijau. Contohnya seperti karbon dioksida. Dan juga menyebabkan pemanasan global yang semakin kritikal. Awak tahulah jawapan dia. Ada 2 jawapan di situ. Okey, nombor 12A tu ada 2 jawapan. Ini saya tulis jawapan yang pertama. Awak kena bagi contoh. Okey, jawapan yang kedua. Nampak tu 2 markah. Awak dapat full mark, 2 markah. Jawab dua-dua tu. Okey, seterusnya nombor 12B. Sektor pengangkutan merupakan penyumbang terbesar kepada pencemaran udara. Penggunaan bahan api fosil secara tidak terkawal
dalam sektor pengangkutan meningkatkan paras karbon dioksida dalam atmosfera. Okey, soalan. Terangkan kaedah untuk mengatasi masalah ini. Pilih kaedah terbaik dan berikan alasan untuk menyokong jawapan anda. Apa dia? Cara awak boleh menyelesaikan masalah pencemaran udara. Kita perlu buat apa? Satu. Cepat. Form 3. Form 3, awak nak exam ni. Okey, apa dia? Yang pertama. Mengadakan kempen kesedaran. Mengadakan kempen kesedaran. Kempen-kempen saja, tapi kalau awak terus menggunakan ni tak jadi lah. Okey. Di sini ya, nombor 12B awak tengok ada 6 markah Okey, kalau awak tengok 6 markah tu, sudah tentu satu jawapan anda bernilai 2 markah. So, anda diperlukan menjawab 3 poin penting untuk mendapatkan 6 markah tersebut. Kalau kempen saja, tapi pakai juga. Jadi, daripada kempen, apa perlu buat? Menguatkuasakan undang-undang. Oh, menguatkuasakan undang-undang apa? Undang-undang penggunaan bahan api fosil. Penggunaan bahan api fosil. Tak ada. Sekarang mana ada undang-undang menggunakan bahan api fosil? Mana ada? Undang-undang menggunakan arang batu, undang-undang menggunakan petroleum, ada ke? Tapi kalau undang-undang pembebasan pembakaran tu, mungkin lah kot. Kalau mengadakan pembakaran secara terbuka mungkin akan even pembakaran secara terbuka pun mana ada orang kena tangkap, betul tak? Tak ada undang-undang situ. Okey, apa dia? Untuk mengurangkan pembebasan karbon dioksida, buat apa? Dari segi pengangkutan, cepat-cepat dari segi pengangkutan untuk mengurangkan pembebasan karbon dioksida ataupun mengurangkan pencemaran udara, apa perlu kamu buat? Yang pertama, menggunakan kereta elektrik. Betul tak? Menggunakan kenderaan elektrik untuk mengelakkan pembebasan karbon dioksida. Menggunakan kenderaan elektrik, contoh kalau awak naik train tu, bukan train yang guna arang batu lah. Awak guna LRT, betul tak? Awak guna apa lagi, banyak lagi kan? Train solar. Street tu. Okay, menggunakan pengangkutan awam yang ataupun menggunakan pengangkutan ataupun kenderaan elektrik. Tapi kalau beli kereta elektrik memang mahal lah. Sekali beli memang mahal, tapi nak charge murah je sebenarnya. Sangat murah. Okay. Apa kereta elektrik yang famous? Kereta solar. Yang terkenal, yang Elon apa nama? Elon apa nama? Kereta solar. Dia apa tu, nak hantar orang ke bulan ke mana? Ke Mars tu. Elon Musk. Dia buat kereta apa? Siapa tahu? Kereta solar. Ya, kereta elektrik. Bukan solar mak, elektrik. Elon Musk. Kita tengok, saya tak ingat ada apa je nama kereta dia. Okey. Saya kata menggunakan kenderaan elektrik. Nombor 2. Berkongsi kereta untuk mengurangkan pembebasan karbon dioksida. Berkongsi kereta. Itu jawapan yang kedua. Tulis. Jawapan yang kedua. Okey, jawapan yang ketiga. Menggunakan pengangkutan awam untuk mengurangkan pembebasan karbon dioksida. Pengangkutan awam contoh kereta api, betul tak? Maknanya pengangkutan awam contoh awak guna teksi kan. Tapi semua guna teksi. Berapa orang boleh masuk dalam teksi rasanya? 3 orang. Kali jalan boleh? 2.
Jadi dia nak mengurangkan kereta di atas jalan raya lah. Kalau kat Malaysia ni, satu kereta satu orang. Betul tak? Sebab tu banyak jam. Dekat mana? Dekat jalan federal ke mana ke contohnya. Jam teruk sebab setiap orang menggunakan satu kereta. Ini mungkin boleh kita katakan berkongsi kereta dan menggunakan kenderaan awam macam bas. Guna bas. Berapa orang boleh sekali sumbat masuk bas? Okay, 30 orang. Dah jimat dah 30 kereta kat luar sana kan. Okay, faham ya? Ada 3 jawapan ya. Jawapan yang pertama apa? Berkongsi kereta untuk mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Menggunakan kenderaan elektrik untuk mengelakkan pembebasan karbon dioksida. Menggunakan pengangkutan awam untuk mengurangkan pembebasan karbon dioksida. Dan okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Dah tak ada dah. Tak ada dah soalan ni ya. Ini last. Itu saja. Kita nampaknya waktu pun ada 2 minit lagi. Okey, saya ucapkan terima kasih pada awak ya untuk yang mengikuti kelas sains ini secara online ini sehingga ke akhirnya. Okay, actually saya ada bagi pada awak satu lagi file iaitu Form 4 Sains Pra 2. Yang ini Pra 1, maknanya Pra 1 dah habis Pra 1 dah selesai. Okay, untuk minggu hadapan kita akan guna file sains yang sama yang saya dah upload pada awak pada hari ini ya. Kita akan guna file yang sama minggu depan. Itu saya tulis itu file tu nama dia F4 Sains Pra 2. Kita guna pada minggu hadapan. Faham semua? Faham semua? Faham? Okey. Saya harap anda semua faham. Boleh dengar saya cakap tak? Ke hilang? Dengar tak saya cakap? Cikgu boleh send balik file tu sebab saya baru join grup tele. Okey. Suruh kawan awak send tak boleh? Aina. Suruh kawan you send. Ada tak kawan dalam tu? Kalau tak boleh saya send balik lah. Okey. Alright. So minggu depan kita akan bincang sains model Pra 2 ya yang saya sudah masukkan pada hari ini. Okey, untuk form 4 sebenarnya awak guna Telegram betul tak? Awak guna Telegram kan? Telegram apa tu penyelia tuition Cik Azman yang masukkan bahan dalam Telegram. Okey, kalau dalam WhatsApp saya boleh masukkan ya untuk form 4 punya guna WhatsApp. Alright, untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semua pelajar-pelajar yang hadir pada malam ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay? Selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye.